Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran iaitu bab 11 iaitu daya dan gerakan. Okey, kita terus kepada standard kandungan iaitu 11.3 iaitu pecutan, graviti dan jatuh bebas. Dan standard pembelajaran untuk tajuk hari ini ialah 11.3.1 menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi iaitu G. 11.3.2 iaitu mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Dan 11.3.3 menjalankan eksperimen bagi mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Sekarang ni kita lihat apakah itu pecutan graviti. Jadi semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Okey. Jadi daya graviti menyebabkan sesuatu objek itu sentiasa jatuh ke bawah. Okey, kalau kita lihat ni rajah ni. Okey, jadi semua objek akan ditarik ke arah pusat bumi. Okey, ke arah pusat bumi disebabkan oleh daya graviti bumi yang menyebabkan suatu objek itu sentiasa jatuh ke bawah. Okey. Contohnya sesuatu objek seperti buah apel yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Jadi simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G. Okay, dan di permukaan bumi nilai pecutan graviti iaitu G ialah 10 meter per saat per saat. Okey, apakah itu jatuh bebas? Okey, suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, jadi objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum iaitu dalam ruang yang tiada udara. Contohnya di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang mempunyai jisim yang berbeza akan jatuh dari ketinggian yang sama, akan mendarat pada masa yang sama. Itu dikatakan jatuh bebas. Iaitu dia tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain. Dia hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Barulah dikatakan objek itu mengalami jatuh bebas. So jatuh bebas ni hanya berlaku dalam keadaan vacuum iaitu dalam ruang yang tiada udara. Okey, contoh sini ialah graf gerakan objek yang mengalami jatuh bebas. Okey, contohnya objek ni dilepaskan pada ketinggian yang tertentu. Okey, objek pegun, mana objek yang tidak bergerak dilepaskan pada ketinggian tertentu, bermakna hal laju dia adalah kosong. Okey, bila dia jatuh ke bawah, maknanya hal laju dia semakin bertambah. Okey, jadi kita lihat graf hal laju masa bagi objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Okey, jadi di sini di sini sebelum dilepaskan hal laju objek adalah sifar iaitu kosong kerana objek berada dalam keadaan pegun. Jadi apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. So kita dapat graf garis lurus macam ni. Okey, jadi kecerunan graf hal laju masa kita akan dapat pecutan. Okey, kita boleh dapat pecutan berdasarkan kecerunan graf hal laju masa. Jadi pecutan ini kita kenali sebagai pecutan graviti. Okey, bagi graf sesaran masa pula, bagi objek yang
dilepaskan pada ketinggian yang tertentu, iaitu ini kita rujuk pada graf ni, sesaran melawan masa, iaitu pada kosong ni sebelum dilepaskan sesaran objek adalah sifar, iaitu kosong kerana objek berada dalam keadaan pegut. Sebaik sahaja objek tu dilepaskan, dilepaskan, objek akan bergerak dengan laju yang rendah ataupun kecil. Jadi ini kita dapat lihat dengan nilai kecerunan yang kecil. Di sini. Manakala ketika objek itu jatuh bebas, objek bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal. Jadi ini kita boleh lihat dari segi nilai kecerunan graf yang lebih besar yang ni. Okey. Jadi berdasarkan graf laju masa dan graf sesaran masa, kita dapat menentukan graf gerakan objek yang mengalami keadaan yang jatuh bebas. Okey. Kemudian kita lihat graf untuk gerakan bagi objek yang melawan daya graviti, iaitu apabila objek yang dilontarkan menegak ke atas. Okey. Misalnya kita baling bola ke atas. Okey. Jadi bila kita baling bola ke atas ataupun apa saja objek ke atas secara menegak, bermakna dia melawan daya graviti bumi, iaitu anti-gravity. Jadi kita lihat graf laju masa bagi objek yang dilontarkan ke atas. Objek itu mula bergerak dengan laju v meter per saat. Okey. Jadi laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Jadi kecerunan graf laju masa adalah negatif. Okey, menurun seperti ini. Okey. Dan pada ketinggian yang maksimum, laju objek adalah sifar. Okey. Apabila kita baling sesuatu objek ke atas, dia akan mencapai satu ketinggian yang maksimum, di mana di situ ialah laju objek adalah sifar sebelum dia jatuh balik ke bawah. Okey. So sekarang ni kita lihat graf sesaran masa. Okey, untuk graf sesaran melawan masa, sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan laju v meter per saat. Jadi pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Jadi objek ni bergerak ke atas dengan laju yang semakin berkurang. Apabila mencapai satu titik, di sinilah sesaran yang paling maksimum dan laju pada titik ini adalah sifar. Jadi objek tu dia akan berhenti buat seketika sebelum jatuh ke bawah. Okey. Jadi ini dua graf bagi gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti, iaitu graf laju melawan masa dan graf sesaran melawan masa. Okey. Jadi itu saja yang berkaitan dengan tajuk 11.3, iaitu pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey, sekian, terima kasih.